Okey, ini kita akan tengok satu set soalan kertas dua. Kan, bahagian A dan bahagian B, insyaAllah kalau sempatlah. Saya target sempatlah. Cuma nanti kamu kena tolong saya dapat kalkulator. Yang set saya boleh kalkulator, boleh, tak ada masalah kan. Okey. Jadi kita tengok yang ni soalan bukan SBP. Oh, buku SBP. Saya buku SBP, buku soalan-soalan apa sekolah berasrama penuh kan. Lepas tu kamu tengok soalan dia lain macam sikit kadang-kadang. Okey. Jom kita tengok dulu soalan nombor 1. Apa Ishraq nanti dia masuklah kan. Nombor 1 mudah jugalah, tak ada masalah kan. Saya rasa ni makanan ni, sapuan ni makanan ni. Dia beri fungsi fx sama dengan hx tolak dengan k per dengan x tolak 5. Yang mana x tak sama dengan 5 kat situ. Dan fungsi songsangannya. Oh, dia bagi songsangannya tak. F negatif 1x sama dengan 5x tolak 6 per dengan x tolak 2 yang mana x tak sama dengan 2. Okey. Cari nilai h dan nilai k. Okey. A. Dia nak h dan juga K. Ini senang sebab dia buat songsang. Bila dia buat songsang, apa kita nak buat dalam soalan ni? Kita hanya perlu samakan saja. Okey, sama ada yang ini kita nak jadikan songsang ataupun yang ini kita jadikan songsang. Tak ada masalah, mana-mana pun tak apa. Sebab akhirnya dia akan sama juga. Buat kalau kita songsangkan F jadi F songsang. Kalau kita songsangkan F songsang dia jadi F. Itu yang cerita dia. Cuma saya suka sebab apa? Saya suka buat yang ini jadi ni. Sebab apa? Yang ni saya ada unknown. Kita nak cari benda kat sini. Sini nombornya penuh. Okey? Jadi kita ambil nombor penuh ni, kita tukarkan jadi macam ni. Jadi songsang dia pun tak susah sebab yang ni kita ada trik. Kita ada teknik untuk jawab songsang dia. Iaitu saya tulis terus F, X. Untuk yang ni kan. Kemudian pastikan susunan ni mesti X di depan. X di depan, nombor di belakang. Kena cek kan. X di depan, nombor di belakang. Dan saya akan bulatkan yang belakang ni, yang bawah depan. Ini kita panggil teknik kacang. Teknik kacang. Bentuk dia tak macam kacang pun. Lebih kurang tak tahulah. Pada dulu Tok Guru saya ajar panggil benda ni kacang. Saya pun ajar kamu panggil benda ni kacang. Okay. Jadi yang ini, apa kita buat? Jawapan dia simple saja. Yang dalam bulatan ni tidak berubah. Yang dalam bulatan tu tidak berubah. Tolak 6, tolak 6. X lah. Tidak berubah. Okey. Yang lagi dua orang ni apa kita buat? Kita tukar tempat, tukar simbol. Tukar tempat, tukar simbol. 2 negatif. Naik atas jadi positif. 5 positif. Turun bawah jadi negatif. Okey. Dan X mesti kekal tempat dia. X tidak bergerak. Yang bergerak hanyalah nombor. Siap. Ini songsang dia. Terus. Dan kamu tengok. Automatik syarat dia jadi X tak sama dengan 5. Sama kan ni? Dia terus congak macam tu je. Tak payah kita buat apa let Y apa semua terus, tak payah. Jadi ingat sistem dia. Buat kacang. Dua orang ni buat apa? Tukar tempat, tukar simbol. Tukar tempat, tukar simbol. Okey? Dan sekarang kita dah boleh compare dah benda ni. Terus dapat jawapan. Oleh sebab itu H kita sama dengan 2. Dapat? Compare je. Yang K pula adalah sama dengan 6. Okey, macam mana? Boleh? Ada soalan? Senang kan? Ni senang lah. Ni boleh makan lah orang ni. Okey, 3 markah ni. Senang 3 markah dapat ni. Okey. B. Kita bagi B terus B. Okay, kalau kamu tak faham, kamu cakap je terus. Saya akan ulang balik. Cepat kan? Okey, B. B dia minta apa? Nilai M. Dia minta M. Jika dia kata F. Sekejap, saya nak besarkan negatif apa ni? F negatif 1. Negatif 1. Kemudian 6 tolak M. Okey. Kemudian sama dengan 6M tolak M kuasa 2. Yang ni kamu tengok soalan SPP ni. Dia jarang. Soalan biasa jarang jumpa pelik-pelik macam ni. Ini adalah fungsi gubahan komposit. Fungsi gubahan yang mana ada 2 fungsi kat sini. Yang ini kat belakang. Ni semua ni kat belakang. Ni kat depan seorang F. Jadi F songsang nak masuk ke dalam F. Okey? Itu konsep fungsi gubahan.
Tapi kalau kamu tengok betul-betul, dia ada lagi satu benda yang penting kat sini yang mana menjadikan sebab tu markah dia. Okay, sebab tu markah dia sikit. Kenapa? Ingat F dia tak boleh jumpa dia punya songsang. Dia tak boleh jumpa. Dia jumpa dia punya songsang, dia pun mati. Itu kena ingat. F jumpa songsang dia mati. Okay? Ini tak perlu kita pergi buat ni sebab kalau ikut sistem dia memang fungsi gubahan. Ada pelajar pergi buat fungsi gubahan. Satu kerja pula. Nak ambil benda songsang ni masuk dalam F ni dah jadi. Yang ini dah bertingkat. Yang ini bertingkat. Bertingkat masuk dalam bertingkat. Dah bertingkat-tingkat jadi 4 tingkat. Kacau 4 tingkat. Tak boleh. Ini sistem dia apa? F jumpa F songsang, dia automatik mati. Ini nampak? Ni mati. Gitu cerita dia, settle. Tak ada masalah. Terus jawapan tinggal apa ni? 6 tolak M sama dengan 6M tolak M kuasa 2. Soalan terus bertukar menjadi apa? Kuadratik. Itu trik dia. Ini soalan dia ada trik. Kalau kita tak nak ikut betul-betul, takut. Dia kena ingat trik dia. Okay? Ni kuadratik terus buat je. Jadilah M kuasa 2. Pindah. Dan tolak M tolak 6 jadi tolak 7M. Campur 6 sama dengan 0. Terus kamu akan dapat negatif-negatif. Okay. M sama dengan 1 dan M sama dengan 6. Cuba cek betul tak? M sama dengan 1, M sama dengan 6. Betul Okey. Betul. Dapat. Okey, boleh faham? Jadi kalau yang tak tahu dia buat, kalau kamu cuba bayangkan kalau kamu buat ikut sistem apa? Fungsi gubahan. Saya tunjuk apa jadi ni? Kalau fungsi gubahan, tengok. Dia bertingkat-tingkat je cerita dia. Ni F, ni F, ni F negatif 1 X, X tu dia adalah apa? F songsang masuk dalam F. Ni buka. H kita berapa tadi? Alamak, saya dah lupa H. H berapa? 2 2 buka tolak dengan 6 per dengan buka tolak dengan 5. Kurungan ni pula songsang pula masuk. 5x tolak 6 per dengan x tolak 2. 5x tolak 6 per x tolak 2. Kamu tengok berapa pening kan? Tengok berapa pening. Sebenarnya sistem dia simple je. Kan? Kamu tengok aja pening. Sebenarnya kalau kamu selesaikan benda ni semua, dia akan tinggal x sahaja. Kan? Dia akan tinggal x sahaja. Selesaikan benda ni, dia akan tinggal x. Tapi tak payah soalan ni. Ingat je, kalau ini jumpa ni mati, yang tinggal X. Siapa X kita? Ni. Turunkan saja terus. Okey? Itu trik untuk soalan ni. Sebab tu soalan SPP ni saya suka sebab apa? Dia ada trik tertentu untuk dapatkan markah dia. Markah dia apa? 3, 3, 6 markah. Okey? Faham ke ni? Isyraq pun dah masuk. Dah? Okey, Hanan mana? Hanan? Hilang. Kita pergi soalan nombor 2. Kita cuba. Okey. Soalan nombor 2 kat sini. Topik apa dulu? Cari julat nilai K jika persamaan kuadratik mempunyai 2 punca yang berbeza. Okey, simple dah dapat lah. Kan? MX campur dengan 4 sama dengan X kuasa 2 tolak 4X campur 5. Mempunyai 2 punca berbeza. Ini maksud jenis punca. Dia duduk dalam jenis punca. Okey, jadi punca kita perlukan. Yang pertama kita perlukan persamaan am dulu. Persamaan am. Untuk apa persamaan am? Kita nak dapatkan A X kuasa 2 campur BX campur C sama dengan 0. Nak tahu siapa A, siapa B, siapa C. Dah dapat benda ni baru boleh buat nombor 2 jenis punca. Okey, jenis punca kita
Ada berapa jenis? Ada 3 jenis yang utama, 3 jenis. Yang pertama adalah B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar pada kosong. Nombor 2, B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Yang ketiga adalah B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil pada kosong. Okey, yang ini dua punca nyata dan berbeza. Yang ini dua punca nyata yang sama. Yang ini tiada punca. Dan biasanya untuk soalan yang ini dia akan minta nilai. Untuk soalan ni dia akan minta julat. Untuk soalan ni pun dia akan minta julat. Nilai sama dengan julat ke tak samaan. Okey. Contoh macam soalan ni dia minta apa? Cari julat. Hint tu dah ada. Untuk apa? Dua punca berbeza. Jadi kita susun dulu, jadikan dulu persamaan am dulu. Yang ini saya ambil kosong belah sini sebab kuasa 2 duduk belah kanan, bos dia. X kuasa 2 tolak 4X tolak MX tambah 5 tolak 4. Jadi kita dapat X kuasa 2. X kita ada 2 orang kat sini. Jadi pastikan kita selalu guna tambah. Kemudian buat kurungan, letak X. Siapakah tuan punya X? Negatif 4 tolak M. Itu cerita dia. Okey. Tambah 1. A, B, C. Selesai. Masuk kat jenis punca dia. B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar pada kosong. B kita yang ramai-ramai ni lah. Negatif 4 tolak M kuasa 2. Tolak dengan 4. A 1. C pun 1. Tak payah tulis. Ni sudah cukup. Okey, lebih besar pada kosong. Jangan pindah sebelah. Ini kita panggil dia ketaksamaan kuadratik. Jangan pindah. Kamu kena jadikan dia persamaan am kuadratik. Kena kembangkan benda ni. Kita akan dapat 16 campur 8M campur M kuasa 2 tolak 4 lebih besar pada kosong. Susun M kuasa 2 campur 8M campur 12 lebih besar pada kosong. Buat garis nombor. Graf kita senyum. Ni positif positif graf senyum. Apakah punca-punca kita kat sini? Ni apa, boleh congak tak? Dua-dua negatif. Negatif 2, 6, 6. negatif 2. 2, 6. Negatif 2. Negatif 6, negatif 2. Betul? Betul. Negatif 6 dengan negatif 2. Kemudian lorek kita kat mana? Di atas. Lorek lebih besar di atas. Jadi jawapan kita akan jadi dua jawapan yang berbeza, iaitu M lebih kecil pada negatif 6 dan M lebih besar pada negatif 2. Okey, perhatikan betul-betul jalan kerja jawapan semua. Okey, hujan lebat. Hujan lebat. Kamu dengar hujan tak? Boleh dengar jelas tak, Sapuan? Saya cakap. Boleh cikgu, jelas. Alhamdulillah. Saya risau sebab saya pakai earphone. Sebab saya punya headphone tu, dia punya wire punya lah panjang. Boleh belit-belit habis. Okey. Ada soalan? Syirah? Ni, macam mana? Okey cikgu. Okey. Oi, kau duduk dalam toilet ke? Dengar bunyi ni. Hujan lebat sangat ni. Kan? Okey, kita tengok soalan seterusnya. Fazila boleh, Fazila? Fazila seorang, yang tinggal perempuan. Hanan ni tak tahu gimana, mungkin hujan kot. Hujan, biasalah. Ustaz. Tadi saya tengok dia ada, lepas tu hujan. Bila hujan, saya rasa mesti mak dia cakap, Anan, angkat kain jemuran. Cikgu, dia tadi tu terus nama Hanan. Dia saya tukar daripada ni. Oh, ya. Tadi kamu tadi? Ada salah tulis nama. Oh, ya ke? Dia tulis nama saya jatuh. Okey. Tengok nombor 3 pula. Nombor 3 soalan apa ni? Fungsi kuadratik pula. Lebih kurang je dia orang ni. 3 topik ni saja, best dia, markah dia dah menjamin kelulusan kamu. Tapi janganlah kertas 1-0. Tak sonoh lah cerita dia, tak boleh buat apa lah nanti kan. Menjamin kelulusan. Lulus.
Dicari julat nilai K jika fungsi kuadratik adalah sentiasa positif. 6 markah dia bagi benda sama macam tadi, lebih kurang dia cerita dia. Fx sama dengan X kuasa 2 campur dengan K tolak 4 X campur 1. Lagi senang dia dah susun dah. General form dia dah bagi. Sentiasa positif. Ingat apa sentiasa positif? Ini. Garis. 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 Untuk graf senyum sentiasa positif. Sini. 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 Dia 2-3 graf nampak betul dia. Yang ini sentiasa positif. Dia tak kena langsung pasti X. Yang ini apa? Menyentuh pasti X. Menyentuh pasti X. Yang ini memotong pasti X. Yang ini apa cerita ni? B kuasa 2 tolak 4 AC. Langsung tak ada punca. Tak kena. Lebih kecil pada kosong. Yang ini B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Yang ini B kuasa 2 tolak 4 AC memotong maksudnya lebih besar. Yang ini kita panggil dia always. Kau putih pula. Always positif. Yang ini tangent. Yang ini memotong apa? Yang ini intersect. Memotong paksi X pada 2 tempat. Okey. Kamu try kejap buat habis sebab saya ada panggilan telefon berbunyi. Cuba kejap, cuba nanti kita bincang. Okey, jadi kita ambil yang mana? Sentiasa positif kita ambil yang atas ni. Jadi kita akan ambil kat itu B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil pada kosong. Masuk B kita. A, B, B. K tolak 4 kuasa 2 tolak 4 A1 C1 tak payah. Macam tadi soalan lebih kurang lah cerita dia. Nampak? Tapi markah 6. Nampak? Jadi kita akan dapat gaji kembang K kuasa 2 tolak dengan 8K campur 16 tolak dengan 4 lebih kecil pada kosong. K kuasa 2 tolak 8K campur 12 lebih kecil pada kosong. Macam lebih kurang jawapan dia. Okay. Bila tengok kat sini jangan pedulilah yang asal-asal. Tadi cerita pasal X, sekarang cerita pasal K, orang lain. Okay. Jadi kat sini kita akan faktorkan dia senyum. Kita akan dapat, ni berapa ni? Macam tadi juga, 26. Tapi, 26 pula. 26 cikgu. 26 Betul? Saya dapat 26 yang tapi 26. positif. Tapi positif dua-dua ni. Positif dua-dua. Lebih kecil bawah. Jawapan kita K duduk tengah-tengah lah. Antara 2 dengan 6. Boleh? Sebab maksudnya bonus lah ni kalau macam ni. Sebab nombor 3 dengan nombor 2 lebih kurang soalan ni. Kalau dapat exam macam ni best. Okey, Syrak, ni okey? Okey cikgu. Boleh Kita terus pergi nombor 4. Ni sempat salin ke? Kalau tak sempat salin, kamu screenshot je. Senang. Sekarang zaman moden. Screenshot saja. Tak sempat tengokkan video kemudian. Soalan nombor 4. Kalau dalam exam laju macam ni jawab sonok ni. Selesaikan persoalan serentak. Ini yang stop ni. 5x tambah 3y sama dengan 3x kuasa 2. Tak nampak. Tolak y kuasa 2 sama dengan 2x tambah y tambah 1. Okey, soalan serentak biasanya dia mengikut kemahiran kamu dalam algebra. Okey, kalau kamu cekap algebra, laju. Contoh soalan ni, bila dia bagi 3 persamaan macam ni, ada linear, ada tak linear. Jadi kita akan ambil seorang yang kamu rasa yang paling lemah kat sini. Siapa paling lemah? Saya rasa orang yang paling lemah sekali dia ni kot.
Ni ada 5x dia, ni 3y dia, ni 2 dengan 1 je. Ni kuasa 2, kuasa 2. Dia chief dia. Tengah-tengah. Ya apa saya buat? Semua orang akan pergi attack dia. Sebab dia yang paling lemah. Bagi saya lah. Kamu boleh ambil ini lemah. Jangan ini sudah. Yang kuasa besar tak boleh. Contoh kalau anggap ini lemah, kita dua-dua akan pergi situ. Sini akan pergi sana. Ni pun akan pergi sana. Jangan jumpa. Okey, jadi kita akan pecahkan kepada 2. Akan jadi 5x tambah 3y sama dengan 2x. Ujung terus tambah y tambah 1. Dan ni pula. 3x kuasa 2 tolak y kuasa 2 sama dengan 2x tambah y tambah 1. Okey, katakan kamu terambil ni dengan ni pun tak apa, tak ada masalah. Dia tak ada masalah apa pun. Cuma kadang-kadang salah pilih susah. Okey. Yang ini selesaikan 5x 2x tinggal 3x. Okey, sama dengan 3y dengan y dia akan jadi negatif 2y campur 1. Okey. Sampai sana saya akan pilih x ke y. Saya tengok x ke y. Oh, tapi kat sini saya rasa macam tak kisah pun x dengan y ni. Lebih kurang ya. Tapi saya ambil x X, kalau ambil x dia akan jadi apa? Susun bagi cantik 1 tolak 2y per 3. Okey, 1 tolak 2y per 3 untuk linear. Sekarang kita akan masukkan x ke sana. Perhatikan betul-betul macam mana x dimasukkan sebab ada melibatkan kuasa 2 kat sana. Okey, tengok. Bila kita nak masukkan x, kita akan pergi buka dulu yang ini. Tengok saya buka 3 kurungan di atas saja. Nampak dia tak ada besar. Satu line saja. Tolak dengan y kuasa 2 sama dengan 2x campur y campur 1. Okey, tengok. Bila kita masukkan x kita adalah 1 tolak 2y. Yang saya masukkan kat sini adalah sini. 1 tolak 2y. Per bawah dia, terus saya letak 3 kuasa 2. Kenapa? Dia kuasa 2. Saya keluarkan daripada tak buat kurungan besar. Macam ni kita buat. Baru kita nampak mudah sikit. Yang ini pula 1 tolak 2y. Ini per 3 saja. Sebab apa? Dia tak ada kuasa. Okey. Sampai kat sini kamu akan nampak. Yang ini dengan ini kita boleh permudahkan. Dia akan mati ni mati atas saja. Ting. Kuasa je mati. Dan apa lagi kamu nampak? Nampak per 3 per 3. Per 3 per 3 maksudnya apa kita buat? Kita darab semua orang dengan 3. Supaya pecahan tu hilang. Apa yang tinggal? 1 tolak 2y kuasa 2 tolak 3y kuasa 2 sama dengan ni hilang tinggal 2 1 tolak 2y campur 3y campur 3. Kat sini bila kemahiran ni kita panggil dia kemahiran. Bila dah satu line macam ni dah boleh kembang. Saya akan kembangkan ni akan jadi apa? 1 tolak dengan 4y. Okey, kemudian campur dengan 4y kuasa 2 tolak 3y kuasa 2 sama dengan masuk 2 tolak 4y campur 3y campur 3. Rasa macam panjang. Kan? Tapi sebab dia kuadratik akhirnya panjang macam mana pun tinggal 3 je nanti. Siapa yang tinggal? 4y kuasa 2 tolak 3y kuasa 2 tinggal y kuasa 2. Nampak? Ini negatif 4y sama mati. Okey. Lagi? Siapa tinggal? 3y kuasa 2 bawa ke sebelah dia akan jadi tolak 3y. Nombor pula 2 campur 3 5. 1 tunggu 1 tolak 5 dapat negatif 4 sama dengan kosong. Terus boleh faktor. Bila kamu faktor kamu akan dapat jawapan 2 jawapan y dan y. Tengok boleh faktor dapat apa ni? Negatif maksudnya 41. Negatif positif maksudnya negatif 1 4. Betul? Negatif 1 4. Okey. Dapat y jangan biar je. Terus ambil x. Bawah dia. X sama dengan 1 tolak 2 kali negatif 1 per 3. Congak pun tak apa.
1 campur 2, 3. 3 bagi 3, 1. Okey, yang ini pula. X sama dengan 1 tolak 2 kali 4 per 3, 8. 1 tolak 8, negatif 7. Itu je. Selesai. Nampak? Cuba kamu tengok 4 soalan ni. Dia punya markah. Berapa? Ni 11 tadi. Tengok. 11. 22. Lulus. Lulus. SPM saya target tahun kamu ni memang markah dia memang main sikit je. Kan? Bayangkan kamu yang tuition ni. Walaupun tak kisahlah tuition online ke macam mana dengan saya ke. Kan? Ada tuition tempat lain lagi banyak yang belajar. Yang tak belajar apa ramai ni nak pergi ambil exam. Kan? Kita pergi nombor 5 pula. Pak Kemas, kalau soalan macam ni saya memang sukalah. Aduh. Bukan soalan dia yang menyebabkan kita suka. Kamu tengok soalan dia, tengok markah dia. Ui, menarik markah dia. Nombor 5. Menisbahkan penyebut saja 4 markah. Allahu Akbar. Seronoknya jadi kamu. Confirm lah A+ lah budak-budak ni. Kan? Nombor 5. Nisbahkan penyebut. Punca kuasa 2. 2 campur 1 per 2 punca kuasa 2 tolak 3. Soalan ni susah. Tapi saya banyak kali saya ulang dengan kamu. Itu automatik. Saya rasa dah hari senang lah bagi kamu. Kan? Kurungan per. Itu je lah kerja dia. Letaklah dia punya apa? Conjugate. Mana conjugate kita? Tengok bawah. 2 punca kuasa 2 campur 3. 2 punca kuasa 2 campur 3. Okey? Kembangkan. Bila kita kembangkan hati-hati. Punca kuasa 2 jumpa dengan ni. Dia akan jadi 2. Punca kuasa 2. Punca kuasa 2. 2. Yang ni dengan ni pula. Dia akan jadi tambah 3 punca kuasa 2. Okey, kemudian campur yang ini dengan yang ini pula. 2 punca kuasa 2. Anggap punca kuasa 2 ni macam unknown. Ni dengan ni. Campur 3. Habis atas. Bawah lagi senang. Ni tambah tolak. Jadi akan jadi apa? Kita pakai formula apa? A campur B. A tolak B akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Terus. A kuasa 2 ni kuasa 2 akan jadi apa? 4. 2. Ni 4 ni 2. Tolak dengan ni jadi 9. Settlekan. 4, 3, 7. Nampak? 3 campur 2. 5. Set 2. Per dengan negatif 1. Cantikkan jawapan kamu. Dia akan jadi negatif 7 tolak 5 set 2. Selesai. Nampak markah dia? 4. Menisbahkan penyebut. Yang ni yang best kat sini. Biasanya kalau kamu dapat jawab macam ni lah dalam exam. Dia punya semangat lain tau. Sebab apa? Dah dapat markah dah banyak lah. Dekat 30 dah ni. Dekat 30 cerita. Betul lah dekat 30 dah ni. 11. Ni 9. Nombor 6. Nombor 6, 5. Jadi, 2 ekor ni 9. Boleh faham ni? Ingat lagi tak? Okey? Boleh Isra? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Fazila? Boleh? Ingat? Sebab saya rasa masa saya ajar menisbahkan penyebut ni, Fazila belum ada. Boleh ya? Okey. Nombor 6. Tengok. Okey, nombor 6 pula kasih. Nombor 6, kita tengok. Diberi 2M tambah 1. Dan N tolak 2. Ialah punca-punca persamaan kuadratik. Siapa punya ni? X kuasa 2 tolak 2X tolak 15 sama dengan 0. Okey? Yang ini akan memberikan kita ABC.
A1, B negatif 2, C negatif 15. Yang ni. Okay. Yang ini pula akan memberikan kita apa? Sorbar. Sorbar. Ini benda ni bila dia ada apa ni, punca-punca dan ABC, formula yang kita akan gunakan adalah sorbar dan porca. Boleh guna sorbar porca. Sini akan dapat sor, hasil tambah 2M campur 1 campur dengan N tolak 2 sama dengan negatif B. Negatif 2 per A, tak payah. Selesaikan. Jadi 2M campur N. 1 tolak 2. Negatif 1 sama dengan 2. Pindah. 2M campur N sama dengan 3. Persamaan pertama. Dah dapat. Kan? Por pula. Dua-dua ni darab. Dia akan jadi 2M campur 1 dengan N tolak 2 sama dengan C. Negatif 15 per 1. Ini akan jadi kuadratik. Okay, bila kita kembangkan akan jadi 2MN tolak dengan 4M campur dengan N tolak 2 campur 15 sama dengan 0. Okay, ini saya akan masukkan. Pilih siapa ni? Yang ini senanglah sebab apa? Kita ada N. N sama dengan 3 tolak 2M. Dia ada kaitan dengan persamaan serentak tadi. Masuk. Masuk dekat mana? Dekat N masuk. Ni 2M. N masuk. 3 tolak 2M. Tolak 4M. Campur. Jumpa N lagi masuk. 3 tolak 2M. Ni dengan ni campur 13. Sama dengan 0. Expand. Jadikan kuadratik ni. 6M. Tolak dengan 4M kuasa 2. Tolak 4M campur 3 tolak 2M campur 13. Jadikan dia persamaan am. Kuasa 2 dulu. Negatif 4M kuasa 2. 6 tolak 4, 2. 2 tolak 2 habis. 2 tolak 2 habis. Dah habis. Okey. 3 campur 13, 16. Sama dengan 0. Ambil kalkulator je pun tak apa. Tak nak ambil kalkulator pun tak apa. Kan? Saya tak ada kalkulator, saya ni lah. Saya buat ni. Tolak. Maksudnya 4. 4 2 kali 2. Kemudian M. M kali M. Negatif positif. Negatif positif. 16 4 kali 4. Okey. Jadi kita akan dapat jawapan kita. M sama dengan 2 dan M sama dengan negatif 2. M2 dan M negatif 2 kan. Okey, jadi N macam tadi N kalau 2 3 tolak 2 kali 2 dapat negatif 1. N 3 tolak 2 kali negatif 2 dapat 7. Boleh? Best kan? Oi, kalau soalan ni macam exam. Tapi cuma banyak kerja sikit lah. Kan? Nak kena expand apa semua ni benda. Kena laju. Algebra adalah queen of mathematics. Kan? Queen sebab apa? Dia macam main chess lah. Kalau tak ada queen tak kalah lagi. Tapi susah kerja dia. Kan? Ini maksudnya kalau kamu tak cekap dengan algebra bukan gagal math. Kan? Math ke tak gagal. Kan? Tapi dia jadi susah sikit. Tengok orang lain buat laju, kamu slow. Cekapkan. Okay? Itu soalan nombor 6. Boleh pergi terus Bab 1. Tingkatan 5. Bulatan ni. Senang ni kan. Ush. Ya Allahu Akbar. 6 markah. Saya salah ambil buku ke ni? Betul ke buku SBP? Nanti saya cek lah. Macam ni soalan. Aduh. Mungkin sebab kita banyak buat latihan kot. Kita rasa senang. Ada orang tengok soalan je, tengok je kot. Tengok, tentang apa macam nak buat ni? Mungkin kot atas usaha kamu juga Nombor 7. Nombor 7. Sini. Zam. Ada sektor
Dia potong gini, jadi segitiga bersudut tegak, saja dia buat belah dalam nampak. Saja nak bagi trik. O, P, B, A, 12, 1.4 rad. Lorek. Okey. Rajah 7 menunjukkan sektor OAB. Sektor OAB bagi sebuah bulatan berpusat O dengan menggunakan pi sama dengan 3.142 cari luas dan tumbuh lorek. Luas dan tumbuh lorek. Apa idea kamu? Yang pertama. Idea. Luas sama dengan lukis. Sektor tolak dengan segitiga. Kan? Sektor, nak cari luas sektor kita perlukan ada sudut. Dah ada. Ada jejari. Dah ada 12. Okey. Untuk segitiga pula kita perlukan apa? Kita perlukan bawah. Bawah ni. Kan? Kiri kanan sudut. Sudut dah ada 1.4. 12 dah ada, bawah tak ada. Okey. Macam mana nak cari bawah? Bawah cos. Bawah cos. Depan sin. Bawah cos. Sini cos. Jadi kalau saya letak sini x, maksudnya cos 1.4 rad adalah sama dengan x per dengan hypotenuse 12. Potong 12 pergi depan. Jadi x kita siapa? Tak payah kira lagi. Jangan tekan kalkulator, biar dulu. Kita pergi kat sini terus akan jadi apa? X adalah 12 cos 1.4. Sebab kalkulator kau boleh kira benda ni semua. Jadi kita akan dapat kat sini untuk ini formula dia apa? 1/2 R kuasa 2 theta. R square theta. Yang ini formula dia apa? 1/2 kiri kanan AB. A kita 12, B kita 12 cos 1.4. Alamak, tak muat. Dia turun ke bawah. Sin theta. Okey, sebelum tekan kalkulator, mod kalkulator kamu haruslah ditukarkan kepada rad. Silakan. Cuba tekan. Dan 1/2 lebih mudah kalau kamu tekan menggunakan 0.5. Okey? Cuba. Berapa dapat ni? Tuan Sapuan. Tuan Sapuan. Pakai mod rad terus tekan Saya dapat 88.74. 88.74 cm. Dia cm kan? Okey, cm kuasa 2. Okey. Ada bantahan? Ada bantahan tak? Isyraq dapat sama ke tak? Cikgu yang apa yang kan nak cari soka tua tu kan cikgu. Okey. Theta tu tak payah tukar dalam degree ke? Tak payah. Kalkulator kita yang tukar jadi rad. Jangan tukar benda tu, tak payah tukar. Kalau saya tukar juga cikgu, dia ada efek pengiraan kat luas ke? Ni 0.2 ni lagi. Oh. 2 ekor ni lagi. Dia takkan lagi jawapan. Dia mungkin bila kita pakai rad dengan kita pakai degree, bundar tu yang beza. Dia pemudaran je. Dia lari kat situ. Dia akan lari sikit. Mungkin dia boleh lari sampai sini tau. Mungkin sebab dia luas ada kuasa 2. Mungkin kamu akan dapat 87 ke 89 ke 88 point. Kamu dapat apa? Kalau kamu pakai degree, formula pun lain Isra. Jangan tukar degree rugi. Kalau tukar degree, formula lain lah. Formula dia akan jadi formula mat. Boleh? Lari jauh aja. Kalau kamu takut salah. Bukan lari jauh, salah. Sebab kalau kamu tukar di degree, formula terus tak boleh pakai formula ni.
Kamu kena pakai formula. Kalau dalam degree, kamu kena pakai yang ini, kamu kena pakai formula sudut per 360 darab dengan pi j kuasa 2. Nampak? Ini matematik dia. Ini kita tengah buat MAT ni. Nampak? Jadi jangan kerja dia panjang, payah. Makin lama makin apa ya? Makin sabut. Dia ada satu jalan kerja lagi yang menggunakan MAT. Satu jalan kerja lagi, kita guna luas tembereng. Nampak? Luas tembereng macam ni gambar dia. Nampak? Itu luas tembereng. Kau bayangkan gambar ni. Gambar ni, ini formula ni apa? Ingat tak formula ni? Theta R. Ini formula ni. Saya ajar kamu kan. Luas ni adalah apa selalu? Luas tembereng. 1/2 R square theta tolak sin theta. Nampak? Kita boleh guna formula ni. Contoh, sudut ni dia 1.4, dia tadi 2.8. Kenapa? Kita sambung gambar titik gambar dia macam tu. Dua kali ganda. Nampak? Tetapi jari berubah tak? Tak berubah. Dia jadi 1/2. Kat sini R kita kat situ adalah 12 kuasa 2 theta je 2.8. 2.8 tolak sin 2.8. Cuba tekan kalkulator. Dapat jawapan ni, kemudian semua ni bahagi 2. Kamu mesti dapat jawapan yang sama atau lagi sikit. Sama cikgu. Sama. Tapi jangan tukar kepada degree. Formula dia bertukar terus. Dia tak boleh pakai dah formula ni. Itu bahaya dia, Ishraq. Boleh, Ishraq? Okey? Boleh cikgu. Sebab formula yang dalam MAT lagi mudah tau. Sebab apa? Panjang lengkuk R theta. Luas 1/2 R square theta. Itu je pusing-pusing dia. Lepas tu adanya trigonometri. Trigonometri pun tak esas sebab apa? Kita ada kalkulator yang menggunakan mod radian. Itu kelebihan kita sekarang. Okey? Jadi kita pergi soalan seterusnya. Apa pula dia tebuk ni? Hai, jiran. Okey, nombor 8. Okey. Nombor 8 kat sini sama juga cerita dia. Soalan ada gambar bulatan tu. Tengok gambar bulatan, separuh bulatan. Okey, kemudian ada center kat sini ada O, A, O, B, kemudian C. Okey. Raja berikut menunjukkan sebuah semi bulatan berpusat O. C adalah sebuah titik bergerak pada lilitan semi bulatan itu. Wow, locus rupanya kan. Titik C bergerak dengan keadaan, ada keadaan apa? A, C campur CB, AC campur CB sama dengan 60 cm. Wah. Okey. Diberi AC sama dengan X. AC sama dengan X dan luas ABC adalah L. Macam mengarut begini. Baru jumpa soalan yang agak mencabar sikit. Cari luas maksimum pula. Luas maksimum. Luas maksimum untuk segitiga KABC. Okey, satu yang kamu kena tahu, segitiga dalam semi bulatan dia sentiasa 90 darjah. Sentiasa 90 darjah. Okey? Dia kata AC campur dengan BC adalah 60. Maksudnya kalau sini X, sini adalah apa? 60 tolak X. Nampak? Sebab tu, sebab dua-dua ni campur dapat 60. Okey, topik saya belum tahu lagi. Kemudian kat situ dia bagi apa lagi kat sini? Oh, C adalah titik bergerak, locus kan. Jadi kena ada jarak ni. Jarak. Sekejap saya tengok jarak dia 60. Okey. Jadi kita boleh dapat kat sini. Sebab dia segitiga bersudut tegak.
Bila segitiga bersudut tegak, kita boleh dapatkan apa? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem ni bawah ni, AB. Jadi AB sama dengan panjang AB kan? Panjang AB sama dengan punca kuasa 2 ni. Okay. X kuasa 2 campur dengan 60 tolak X kuasa 2. Itu panjang AB kita. Okay. Bila dia bagi tahu kat sini apa dia punya C adalah satu titik yang bergerak dengan keadaan AC campur CB 60 dan C adalah sebuah titik bergerak pada lilitan. Dia bergerak pada lilitan, jadi dia locus lah, locus. Jadi locus kita kena buat kalau atas belakang kita kena ambil jejari. Kan? Jadi macam mana kita nak cari jejari dia? Jejari dia kita akan gunakan dia bagi luas. Jadi bila dia bagi luas, luas yang dia bagi adalah luas segitiga. Apa formula luas segitiga? Luas sama dengan 1/2. Okey. Formula dia apa? Panjang tapak darab dengan tinggi. Panjang tapak darab dengan dia punya tinggi. Okey. Kalau dia tegak macam ni lah. Tinggi. Ataupun kita gunakan 1/2 panjang kali lebar. Iaitu kita pakai panjang kali lebar lah, senang. Segitiga. Sebab dia segitiga bersudut tegak ni. Panjang kali lebar lah, senang. Jadi formula kita L sama dengan 1/2 sini. X kali dengan 60 tolak X. Okey. Jadi saya akan dapat kat sini 1/2 dia akan dapat 60 30x tolak dengan x kuasa 2/2. Kamu tengok samaan. Okey, setakat ni boleh faham? Setakat ni dulu. Yang saya cerita benda-benda ni. Jadi yang ni tak pakailah sebab kita tak pakai luas panjang tapak. Kita pakai apa? Panjang kali lebar je. Okey. Boleh faham setakat ni? Boleh cikgu. Boleh Isra? Okey. Kemudian dia kata apa? Cari luas maksimum. Jadi soalan ni telah bertukar. Topik ni jadi topik apa sekarang? Pembezaan. Yes, pembezaan DL dx. DL dx. Maksimum maksudnya DL dx sama dengan kosong. Terus. Sini dapat apa DL dx? Dapat 30 tolak dengan 2/2. Habis. Tinggal x lah. Dan x sama dengan kosong. Jadi X sama dengan 30. Dia maksimum bila X sama dengan 30. Dia tegak betul-betul. Okey. Jadi berapa luas kita? Oleh sebab itu luas kita adalah sama dengan 30 kali dengan 30 tolak dengan 30 kuasa 2/2. Dapatlah jawapan kita kat sini adalah 450. Betul tak? Kan? Betul ke 450? Negatif 450. Negatif? Betul 450. Saya silap tekan. Saya balik. Okey. Betul 450. Boleh topik dia. Bermula saya ingat locus. Lepas saya buat sikit kan. Rupanya bukan locus. Saya dapat tengok ideanya. Simetik dia rasa. Ini bukan locus. Ini adalah pembezaan. Kat mana hint dia tadi? Luas maksimum. Okey. Dahsyat. Soalan ni saya suka. Maksudnya dia mencabar minda sikit. Okey. Pergi soalan seterusnya. Nombor 9. Wah. Baca sekejap. Dia bila kita baca soalan exam ni, apa yang kamu dapat? Idea pertama. Topik apa? Idea pertama je tu. Kan? Sebab kalau soalan Cambridge kadang-kadang topik pun tak tahu. Topik apa?
Dia cerita pasal apa ni? Sebab dalam exam dia tak ada tulis tau soalan tu kebat, tak ada. Jadi nasib kamu dah tengok, kamu rasa soalan tu susah ke senang, terpulang kepada pengalaman kamu menjawab soalan sebelum ni. Susah macam mana soalan tu, tiba-tiba pernah dijawab, bagi kamu adalah senang, bagi orang lain susah. Sekumpulan penari kebudayaan yang terdiri dari 7 orang murid akan dipilih serawak daripada 8 orang murid perempuan dan 6 orang murid lelaki. Hitung kepada kalian bahawa bilangan murid perempuan melebihi bilangan murid lelaki. Apakah ini? Topik mana? Dapat teka topik mana? Pilih satu barangkali pilih satu gabungan ya. Tengok soalan dia. Soalan last apa? Kebarangkalian. Kebarangkalian. Okey, kebarangkalian ada berapa jenis kebarangkalian? Yang kamu belajar ada berapa jenis kebarangkalian yang kamu belajar? 3. Ada 3. Satu kebarangkalian biasa. Kita panggil dia kebarangkalian mudah. Yang kedua kita belajar apa? Binomial. Yang ketiga kita belajar normal. Okey, yang mana satu? Binomial cikgu. Betul, binomial. Okey. 7 orang murid akan dipilih serawak daripada 8 orang murid perempuan dan 6 orang murid lelaki. Hitung kepada kalian bahawa bilangan murid perempuan melebihi bilangan murid lelaki. Tapi benda ni dia combine topik ni. Itu yang kacau bilau yang cerita dia. Dia combine topik. Nak kata binomial, saya kata binomial. Bilangan murid bukan binomial ni. Ini kebarangkalian biasa. Tapi dia combine dengan apa? Gabungan. Dia combine dengan gabungan. Kenapa ya? Okey, sekejap aircon saya buat hal. Tak apa, kita letak lemak-lemak dia. Yang semua akan nampak. Dia combine ni. Okey, sekumpulan penari kebudayaan terdiri daripada 7 orang dipilih daripada 8 orang murid perempuan. Murid perempuan ada 8 orang. Murid lelaki ada 6 orang. Dia nak 7 orang. Tapi kamu nampak, starting dia adalah gabungan. Jadi kita boleh dapat tahu bilangan cara memilih. Memilih apa? Dia nak apa? Bilangan murid perempuan melebihi lelaki. Semua nak berapa orang? 7 orang. Jadi apa kes? Kes yang pertama, perempuan mesti melebihi lelaki adalah 8-0. 8-0 tak boleh. 7 orang ni boleh 8-0. 7-0. Nampak? Yang kedua, 6-1. Okey. Yang ketiga, banyak kes jadi ni. 5-2. Yang keempat, yang ni apa? 5-2 berapa? 4-3. 4-3. Okey? Jadi banyak tu ni. Takkan nak buat jenuh buat dah, betul tak? Jadi kita tengok apa yang tak terpilih. Banyak juga tak terpilih. Yang tak terpilih adalah banyak juga. 6-2. Banyak. Okey, ini kita gunakan gabungan. Kita guna gabungan kalau guna gabungan lah. Ya, saya tengok saya guna gabungan. Memang kena pakai macam tu lah. Lepas tu markah dia 5 ni. Okey, tak apa kita try. 8C7, 6C0, 8C6, 6C1, 8C5, 6C2, 8C4, 6C3. Okey, darab. Campur. Dapat semua. Okey, cuba tekan kalkulator. Boleh tekan? Tolong tekan tengok berapa dia punya kesudahan dia. Bilangan dia.
Saya dapat 2416 cikgu. 2416. Sekejap saya tengok. Saya rasa macam Allah Akbar. Sekejap. Okey, berapa dapat? 2416. 16, okey. Sebab dia minta kebarangkalian kat sini. Mana Zoom hilang? Okey, dia minta kebarangkalian. Jadi kita kena ambil kebarangkalian, maksudnya adalah bilangan peristiwa yang kita nak per dengan ruang sampel. Ni kebarangkalian mudah kan? Jadi yang ini kita dah dapat 2416. Bilangan semua macam mana? Semua sekali. Semua kali macam mana? Dia nak 7 orang. 7 orang daripada berapa orang? Daripada 14 orang. Jadi kat sini yang bawah ni kamu kena tekan kalkulator 14 C7. Okey. Dapatkan jawapan penuh dia akhir. Itu dapat kebarangkalian dia. Dahsyat. Soalan dia makin lama makin dahsyat. Tadi saya gelak senang-senang. Okey. Tolong kecilkan pecahan. Dapat apa? $302 per 429. 302 per 429. Ya, betul. Oh, dia pakai 2 topik lah. 2 topik. Satu gabungan, dia combine dengan kebarangkalian mudah. Wow. Kalau kita buat binomial tadi memang terbenung. Nasib baik bila saya tengok balik, itu bukan binomial. Okey. Boleh Syirah? Nik. Ya. Yang kebarangkalian tu kita ambil kebarangkalian gabungan cara dia pilih perempuan lebih daripada lelaki, bagi semua cara dia pilih aja. Betul. Yang ini benda yang dia nak. Benda dia nak, dia kata syarat dia nak perempuan lebih dari lelaki. Yang ini pula ruang sampel. Ruang sampel maksudnya daripada semua kita nak 7 aja. Kita tak kisah siapa-siapa pun. Letaklah lelaki perempuan. Sebab ruang sampel adalah bilangan semua kemungkinan yang boleh berlaku. Ni okey ni. Pecah kepala dah? Belum? Masih okey. Okey ya? Benar air. Okey. Ini soalan mudah. Ini makanan korang balik lah. Dia kejap je. Dia bagi sakit kepala kejap. Makan sakit kepala. Makan sakit kepala balik. Okey. Kita tengok soalan nombor 10. Nombor 10 antara topik favourite untuk belajar, iaitu hukum linear. Hukum linear nombor 10. Hukum linear. Dia bagi graf kat sini, ada 2 graf situ. Tarik sini. 1. Kenapa 1 juga ni? Oh betul. Sini kan? 1, 3. Okey, sini log 10Y. Sini log 10X. Okey. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Ini senang. Langkah pertama apa? Cari kecerunan. Jadi M sama dengan
Ini koordinat dia adalah 0, 1. Jadi kita akan ambil 3 tolak 1, 1 tolak 0. Dapat jawapan 2. Markah ni 4. Tak apa. Y sama dengan MX tambah C. Siapa Y kita? Log 10Y. Siapa M kita? 2. Siapa X kita? Log 10X. Siapa C kita? 1. Dah siap belum? Belum. Sampai sini kamu jawab 2 markah ya dapat. Ataupun 3. Tengoklah keadaan pemeriksa tu. Sebab dia nak ungkapkan Y. Dia nak Y. Bila nak Y maksudnya dia nak hapuskan log. Bila nak hapuskan log, topik dah bertukar. Dah pergi kepada topik log pula. Nak hapuskan log, kita kena semua orang ada log. Log 10Y sama dengan log 10X. 2 bawah atas. Campur dengan 1 adalah log 10, 10. Okay. Dua-dua orang ni boleh gabung. Dia akan jadi log 10. Dalam log, kalau tambah tukar jadi darab, akan jadi 10X kuasa 2. Ini log 10Y. Maka bila tinggal single dengan single, seorang dengan seorang, baru adil untuk kita lawan dia sampai mati. Yang tinggal Y sama dengan 10X kuasa 2. Baru siap. Baru dapat 4 markah. Orang sebelah korek. Dengar. Okey. Boleh? Fazila boleh? Tak sakit kepala? Kalau sakit kepala bagi tahu, saya bagi rehat sekejap. Pergi makan ubat, air, minum air ke apa. Okey? Kita teruskan. Tapi saya rasa ni senang lah. Ni senang. Ni senang. Nombor 11 dengan nombor 12. Pendek je soalan dia. Seorang log. Seorang lagi fungsi kuadratik. Jom. Fungsi kuadratik lagi. Oh iya dah. Tadi kita dapat fungsi kuadratik. Dia bagi lagi fungsi. Best. Nombor 11. Okey. Nombor 11, topik dia diberi log sert X. Log sert X 9 sama dengan M. Log huruf apakah itu? Y Y 3 sama dengan N. Okey. Tunjukkan bahawa dia nak log 9X kuasa 2Y sama dengan M tambah 8N per 2MN. Okey, baik. Tengok. Bila kita buat log, benda pertama fokus kita adalah datang ni. Asas. Asas dia. Okey, tengok asas dia. Apa asas dia kat sini? Dekat sini asas yang digunakan adalah dekat soalan 9. Bila sini 9, kita pergi perhatikan kat dia orang ni, ada tak nombor 9? Ni ada. Ni ada 3. 3 boleh jadi 9? Maksudnya boleh. Jadi siapa kita tukar? Kita akan tukar Mamat ni dulu menjadi 9. Dua-dua orang ni jadi asas 9. Tengok. Kan? Jadi macam mana kamu nak turunkan 9 ni ke bawah? Senang. Kita kasih pusing saja. Pusing. Tengok. Sebelum pusing, pastikan yang ini mesti diper dengan 1. Baru nampak cerita dia. Bila saya tukar tempat, 9 turun, ni naik atas, maka Mamat ni tengok dia tak puas hati. Tak asal tukar terbalik. Aku pun nak terbalik juga. Gitu cerita dia. Nampak? Macam tu je lah. Kan? Ni je cerita dia. Tapi nak bagi cantik, punca kuasa ni. Punca kuasa ni, tengok macam mana saya buat. Padam, dia akan jadi 1/2. Betul? 1/2, padam. Ini main padam-padam ni. Pergi depan. Okay?
1/2 tak puas hati, bawa pergi sebelah. Panjang perjalanan dia. Jadi 2 tadi. Faham tak? Tengok ni main padam-padam. Sebab tak nak tengok situ, sakit hati tengok situ. Okay, dia seolah-olah macam punca kuasa 2 pergi jadi kuasa 2. Tapi dia kena faham cerita perjalanan dia. Kan? Mamat ni pula. Mamat ni sama kat cerita. Tukar dulu log 3y sama dengan 1/n. Tiba-tiba 3 kita nak apa? 9. Kita guna apa? Kita guna kuasa 2. Jadilah log 9y sama dengan 1/n. 2 pergi mana? 2 bawa pergi depan. Lepas bawa pergi depan, bawa pergi sebelah pula. Tu namanya main padam-padam lagi. Semua dah siap, dah ready. 999 dah boleh telefon bomba. Nampak? Sekarang kita dah boleh buat soalan tu. Dia suruh tunjukkan. Tunjukkan. Tunjukkan kan? Okey. Jadi jomlah kita menunjuk. Jadi kita akan buat kat situ log 9 x kuasa 2 y. Kita pecah jadi log 9 x kuasa 2 campur dengan log 9y. Kita masukkan 2 log 9x campur dengan log 9y. Masukkan ni 2 log 9x kita adalah 2/m. Campur dengan log 9y kita adalah 1/2n. Okey, sama tak? Tak sama pun samakan ke bawah. Bila samakan bawah, kita akan jadilah jawapan tu. Pak, ni yang tak cukupnya adalah m. Yang ini yang tak cukupnya adalah n. N tak cukup, 2 pun tak ada. Jadi kena dalam 2n 2n. Jadi yang tinggal kat sini per dah jadi 2mn. 2 kali 2 kali 2 n 8. 1. Nampak? Key dia kat mana? Ni. Main padam-padam pidah padam hati-hati tengok. Boleh faham tak saya cerita? Sebab perjalanan dia tak ada, dah kena padam. Kena faham. Tengok. Boleh? Tengok tu tengok. Bukan senang ni. Ini susah dah log ni. Kalau tak pernah buat, tak pernah jumpa, tak pernah tengok, saya pernah buat pusing. Memang jam. Tapi saya rasa kamu dah biasa. Saya ajar log, saya dah ajar pusing-pusing. Saya dah ajar kuasa. Ingat lagi ke? Ya. Ya, Syah. Dia cikgu dia mula-mula 4/m kan cikgu. Yang ni? 4/m. 4/m lepas tu cikgu darabkan dia dengan 2n je lah kan cikgu. Darab dengan 2n. Samakan pembawah. Asal dia apa? 4 per dengan m. Betul? Campur dengan asal dia 1/2n. Ini asal dia. Okey? Bagi sama bawah. Yang ini darab dengan 2 dan n. Okey? Yang ini darab dengan m saja. So atas darab 2n, atas darab m. Gitu. Boleh tak? Nampak? Boleh cikgu. Okey. Dekat yang log 9y tu saya bagi buat 2/n juga. Ni. Kamu buat? 2/n. Oh, okey. Dia turun ke bawah Dia turun ke bawah.
Kenapa turun ke bawah? Dia bahagi. Tadi 2 ni pergi depan, 2 pergi bawah, dia pergi bahagi. Dia tak jadi darab. Boleh kita buat nombor 12. Nombor 12. Okey, sempat ke? Ada. Sempat. Dah, boleh? Okey. 12. Oh, jadi kamu kalau benda ni pun kamu boleh faham cepat, maksudnya asas kamu dah strong. Sangat strong. Cuma kadang-kadang belum cekap menggunakan segala asas yang ada. Kadang-kadang nak recall tu tak sampai. Jadi kamu kena cekapkan kat situ. Maksudnya bukan senang, ada setengah tak faham. Banyak benda kita buat, benda tu banyak benda yang baru. Banyak benda yang bukan dalam buku tadi. Okey, nombor 12. Nombor 12 diberi bahawa fungsi kuadratik f(x) sama dengan 5 tambah bx tolak dengan x kuasa 2. Gapo dia tu? Sama dengan dia tak nampak. X kuasa 2 sama dengan negatif X campur P kuasa 2 campur 9. Ini vertex. Ini biasa. Okey, general form. Dengan keadaan P lebih besar betul kosong, cari nilai B dan nilai P. Ya Allah, kenapalah soalan macam ni dia bagi. Itu vertex lagi. Okey, kita tukarkan ni. Saya jadikan dia fx sama dengan negatif X kuasa 2 campur bx campur 5. Okey, nak guna teknik mana ni? Penyempurnaan kuasa 2 ke? Kalau penyempurnaan kuasa 2, negatif kena keluar dulu ni. X kuasa 2 tolak bx campur 5. Macam tu pun boleh. Nak keluar semua pun boleh. Tak ada hal. Okey. Kemudian saya akan masukkan ke dalam ini, kita akan masukkan B per 2A kuasa 2 plus minus. Ini kalau saya buat penyempurnaan kuasa 2 lah. Jadi kita akan dapat negatif X kuasa 2 tolak BX kemudian plus dengan B per 2A. B per 2A maksudnya negatif B per dengan 2A kuasa 2. Okay. Positif masuk dengan negatif. Oh, susah sikit. Sekejap. Tak boleh macam ni pening. Ni tak boleh ni. Saya buat semua. Okey, semua. Tambah tolak senang. Gitu. Okey. Kemudian kita akan ambil 3 orang ni. 1, 2, 3 untuk jadikan vertex. Negatif. Yang ni 3 orang ni akan jadi vertex. Apa vertex dia? Vertex dia kita ambil yang kat sini dan dalam bracket. Iaitu X minus B per 2. X minus B per 2. Yang ini akan jadi tolak dengan B kuasa 2 per dengan 4 tolak 5. Okey. Kurungan. Baru negatif masuk. Bila negatif ni masuk, dua-dua ni bertukar. Okey, cuba fahamkan ni dulu. Ini penyempurnaan kuasa 2 ni. Kalau tak boleh cara ni, kita buat cara satu lagi. Saya ubah. Dia yang kat soalan ni nilai P je yang negatif B per 2 tu lah kan cikgu. Ya. Betul.
Ini saya pakai cara yang asal. Dia cara satu lagi. Ini cara yang cara ni. Jadi kita pakai cara satu lagi. Saya tunjuk ni dulu. Habiskan ni dulu. Yang ini kita dah boleh banding dah. Yang ini kita akan dapat dengan ni. Jadi maksudnya kat sini perbandingan kita akan dapat P sama dengan negatif B per 2. P sama dengan negatif B per 2. Dan satu lagi yang ini. B kuasa 2 per 4 campur 5 sama dengan 9. Nampak? Kita akan dapat ni dulu. B, saya akan dapat B kuasa 2 per 4 sama dengan 4. B kuasa 2 sama dengan 16. B sama dengan plus minus 4. Okay? Sebab syarat dia kata P bukan B. B. Jadi kita kena test. Jadi kalau B kita 4. Kalau B sama dengan 4, maka P sama dengan negatif 4 per 2. Tak boleh. Nampak? Kalau B sama dengan negatif 4. Jadi P kita sama dengan 2. Jadi kita jawapan yang kita ambil adalah yang ini. Okay. Ini cara penyempurnaan kuasa 2. Okay. Jawapan kamu sama tak dapat, Ishraq? B tu saya betul tapi yang P tu saya tak asingkan pula. Sebab saya ingat bila P sama dengan kosong, P lebih daripada kosong, B pun sama. Oh, okey. Tak apa, saya tunjuk. Kamu buat cara satu lagi ke? Saya buat cara yang belajar kat buku teks. Tapi cikgu yang P tu kita compare je lah kan cikgu dengan P tu. Compare boleh. Kan? Lagi satu saya pernah ajar kamu satu cara, iaitu cara formula. Cara formula kita akan dapat dia punya paksi simetri dulu, iaitu X is equal to negatif B per 2A. X kita akan dapat dulu. Ini formula Ini cara formula Dan ini kita akan dapat negatif B per 2 kali A. Jadi kita akan dapat sini B per 2. Okey, ini cara ni X ni kita kena masuk ke dalam Fx. Jadi F B per 2 kita akan dapat setiap X ni kena ganti dengan B per 2. Kita akan dapat 5 campur B per 2 tolak dengan B per 2 kuasa 2. Okey, kat sini kamu akan dapat lagi. Sini akan dapat 5 campur dengan B kuasa 2 per 2 tolak dengan B kuasa 2 per 4. Okey, dua-dua ni boleh selesai. Kita jadikan dia matematik. Kat sini kita akan dapat 5 campur dengan kejap. 2 B kuasa 2 per 4. Nampak? Yang ini adalah X. Kita panggil dia persamaan paksi simetri. Simetri. Dia duduk kat mana? Kat dalam ni. Dalam kurungan kita keluarkan X sama dengan negatif P. Ni. Yang tu kita nak compare dia. Okey. Yang ni pula adalah nilai. Minimum atau maksimum. Dia duduk kat mana? Belakang ni. Ini benda tu benda yang sama nampak. Sini. Dia tak boleh lari. Sebab saya suka pakai formula ni. Kan? Cuma kat sini dia X sama dengan B per 2. Kan? Jadi X apa? X sama dengan negatif P. Dia akan jadi sama balik. Negatif saya pindah ke sebelah akan jadi ni. Dia akan dapat ni balik. Dia tak boleh lari. Jawapan tak boleh lari. Teknik. Tapi saya lagi suka teknik formula. Sebab apa? Teknik formula kadang-kadang kita tak salah letak negatif positif. Dua cara Saya tunjuk dua cara. Satu teknik penyebabkan kuasa 2 tadi. Satu lagi teknik formula. Dan saya galakkan pelajar menggunakan teknik formula. Selagi soalan tu tak mengatakan bahawa mesti menggunakan teknik penyempurnaan kuasa 2. Kalau soalan tu kata dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 tak boleh pakai. Tapi kalau nak pakai juga boleh. Tolak satu markah. Kalau tak, cikgu penyempurnaan kuasa 2 tak erti lah, saya erti ni ke? Buat yang ni. Buat yang ni walaupun soalan kata dengan menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Dia akan tolak kaedah. Okay, sebab jawapan kamu tak akan lagi. Kaedah je berbeza.
Boleh? Ni, okey lagi kepala? Kurang saya okey. Okey, okey. Okey. Okey, kita teruskanlah. Saya risau ni sebab nanti nak makan kenduri. Soalan besar pula. Nombor 13. Ni soalan besar ni. Nombor 13. Jom kita tengok. Ya, nanti saya nak highlight kecil-kecil. Nampak? Satu ke paper 2 cikgu? Apa? Ni paper 1 ke paper 2? Saya rasa paper 1 lah. Saya salah ambil ni. Paper 1 lah. Sebab soalan dia pendek-pendek, lepas tu panjang. Paper 1. Paper 1 ke paper 2 lah. Kejap saya tengok. Kertas satu lah. Oh, tengok saya kertas satu. Tadi bahagian A, sekarang kita bahagian B. Bahagian B. Okey. Saya besarkan kejap. Besarkan. Okey, kita tengok ni dulu. Tengok maklumat dia bagi dulu kejap. Besar sikit gambar dia. Okey, nombor 13. Nombor 13, dia bagi gambar raja. Tu. Dia potong sini. Dia potong sini. Sini F. 01. Sini E. Sini Q. Sini P. Sini G. Okey. Labelkan maklumat lain. Raja berrekod menunjukkan dua buah garis lurus PEQ, EFG. Titik P dan titik Q masing-masing terletak pada paksi X dan paksi Y. Pintasan. E ialah titik tengah. Tertinggal. Okey. P ialah titik tengah. E ialah titik tengah PQ dan persamaan PQ. Dia bagi. PQ persamaannya adalah X per 4 campur Y per 6 sama dengan 1. Okey. Apa yang kita mendapat kat sini? Daripada persamaan ni, kita panggil dia jenis pintasan. Jenis pintasan. Jenis pintasan yang mana bawah ni adalah pintasan. Kalau bawah X, ini adalah pintasan X. Bawah Y adalah pintasan Y. Untuk siapa? P dan Q. Automatik dapat koordinat. Jadi automatik kat sini P ni adalah, Q ni adalah 6. P adalah 4. Okey? Dan dia kata E adalah titik tengah. Automatik koordinat E dapat. Sebab apa? Purata. 4 bahagi 2, sying 2. 6 bahagi 2, sying 3. Dia main macam tu je. Okey. Apa soalan dia? Kita tengok soalan. Cari koordinat E. Dah. 3 markah. 1, 2, 3 markah. A 1, E kita dah dapat. 2, 3. Okey. Nombor 2. Luas OPEC. Luas OPEF. Luas OPEF kat sini adalah OPEF. Kita perlukan semua koordinat. Jadi saya akan buat luas, formula dia adalah 1/2. Saya mula dengan O. Kemudian masuk P 40. Masuk E 23. Masuk F 01. Patah balik dekat O. Banyaknya kosong. Macam nak tolong dia soalan dia. 1/2. Geng bawah dulu. Yang ada kosong tak payah. 12, 2. 12, 2. 14. Tolak dengan geng atas
Kosong, kosong, kosong. Apa pun tak ada. Apa pun tak ada, kosong. Jawapan kita sama dengan 7. Berapa markah dapat? Okey, 3 logik. 3 saja logik lah. Ni 1 markah, ni 2. Maksudnya tak sah lah. 3 markah logik lah. Okey. Ni ingat lagi? Senang kan? B. Dia betul-betul basic ni. Ni saya padam. Dah? Padam. Soalan SPM kamu dijangkakan macam ni lebih kurang. Dia tanya banyak basic tahun ni. Dia tak akan tanya pelik-pelik. Kecuali tak. Ya. Betul ke? Banyak tanya basic. Betul. Saya banyak kawan-kawan saya pun bagi tahu dia bukan basic lah. Maksudnya dia tak akan keluar soalan yang terlalu mencabar, tak akan ada. Kan? Sebab dia faham kamu punya kesukaran. Okey? Pelajar form 5 tahun lepas SPM, kesukaran dia separuh. Sebab form 4 dia sempat belajar. Kamu form 4 sangkut, form 5 sangkut, form 3 sangkut, form 3. Form 3 sempat exam kan? Form 3 biasa. Form 3 tak ada COVID cikgu. Oh, belum COVID, belum sampai. Okey. Terus kita pergi dekat soalan B. Dia nak apa? EFFG, nisbah. EFFG. Tapi walaupun orang kata macam mana pun, kan, kita kena standby juga. Itu kena belajar, tetap kena belajar. Cari koordinat titik G. Sama dengan nisbah dia 2, 3. Biasanya dalam bentuk nisbah ni, iaitu kita panggil dia pembahagian tembereng garis. Biasanya saya suruh kamu garis, buat satu garisan, letak huruf yang terlibat. E, F dan G. Koordinat yang kita ada E, 2, 3. F kita ada 0, 1. Dan G kita tak tahu, X, Y. Letak dia punya ratio ke atas. E, F 2, F, G 3. Kemudian kita buat teknik silang tu. Mula kat tengah. 0 sama dengan cross. 2 kali 3, 6. Campur dengan X dengan 2. 2X bahagi dengan hasil tambah 2 campur 3, 5. 5 kali 0 habis. 6 pergi sebelah, negatif 6. Negatif 6 bahagi 2, X sama dengan negatif 3. Boleh congak Okey. Sebab tu kita mula Y pula. Y mula dekat dengan 1. 3 kali 3, 9. Campur dengan 2Y. Per dengan hasil tambah dia 5. 5 pergi sebelah 5. 5 tolak 9, negatif 4. Negatif 4 bahagi 2. Y sama dengan negatif 2. Jadi koordinat untuk G adalah negatif 3, negatif 2. Logik tak? Yes. Dua-dua negatif. Okey, markah 2 je dia bagi ni. Boleh? Ada soalan? Sebelum kita pergi padam ni, masuk pergi C pula ni. Okey, boleh? Cikgu dia okey lah soalan ni. Boleh Okey. Kita teruskan. Banyaknya padam. Nombor C. Gambar tu stick. Gambar tu stick. Koordinat-koordinat yang telah dikira pun jangan stick. Kacau nanti. C. Soalan dia baik. Baik. Nombor 1. Okey. R adalah sebuah titik bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik Q. RQ adalah separuh jaraknya, siapanya tu? R. Dari titik G. Persamaan ni best. Locus ni lah key dia. Kita panggil dia persamaan mudah.
Okey, dan pecahan biasanya elakkan bawa depan siap pergi sini. Pening pecahan-pecahan ni. Okey, sekarang cari persamaan lokal. Persamaan lokal adalah persamaan berkaitan dengan jarak. Persamaan berkaitan jarak kita perlukan koordinat. R kita tak tahu, X, Y. Kemudian Q kita tahu kat situ siapa Q, mana Q. 06. Kemudian kita ada siapa pula? G, kita dah kira tadi -3, -2. Ini orang yang terlibat lah. Kan? Saya akan masukkan 2 punca kuasa. Persamaan jarak kan. Punca kuasa. Apa formula dia? Kurungan kuasa 2, sini pula salah. Kuasa 2 tambah. Dia macam Pythagoras theorem. Kuasa 2 tambah. Dalam ni kita akan tengok R dengan Q. R dengan Q kita tolak. R maksudnya X tolak kosong, X. Kemudian Y tolak dengan 6, Y tolak 6. Masuk. Belah kanan R dengan G pula. R dengan G maksudnya X tolak -3. Jadi X tambah 3. 6 tolak dengan negatif. Salah 6 pula. Y tolak dengan -2. Y tambah 2. Okey. Itu persamaan jarak kan. Kemudian apa kita buat? Simplify. Hilangkan punca kuasa dengan kuasa 2. Bila kita kuasa 2, yang ini mati, yang ini mati, yang 2 kat depan ni akan jadi kuasa 2. Jadi dia jadi chief sekarang. Siapa chief dia? 4. Kembangkan yang ni akan dapat X kuasa 2 campur Y kuasa 2 tolak 12Y campur 36. Kembangkan ni akan jadi X kuasa 2 campur 6X campur 9. Tak cukup, turun bawah. Y kuasa 2 campur 4Y campur 4. Yang ini bukan saja turun bawah sebab tak muat. Memang sengaja diturunkan ke bawah. Kamu pun kalau ada X banyak, Y kamu turun ke bawah. Sebab apa? Kita nak susun bagi nampak. Senang kita nak pindahkan. Jadi kita terus boleh congak. Kita akan dapat 4X squared minus 1. Akan tinggal 3X squared. 4Y squared minus 1 akan tinggal 3Y squared. X tak ada. Panggil sebelah. 6. Negatif 6. Y. Okey, sini ada. Negatif 48Y. Negatif 48Y tolak 4. Negatif 48 tolak 4. Negatif 52Y. Okey. Nombor. Aduh. 4 darab 36 tu. 4 darab 36. 120. 54. 44. 144 betul? 144. 144 tolak dengan 13. Lama. 144 tolak 13. 131. Okey, tolong cek betul tak? Perkiraan? Okey, boleh? Okey, saya teruskan nombor 2 tu senang. Tentukan sama ada locus R bersilang dengan pasti X ataupun tidak. Bersilang dengan pasti X maksudnya Y sama dengan kosong. Ini kita panggil dia bersilang dengan pasti X. Macam X intercept lah. Y sama kosong. Maksudnya kita akan jadikan Y dengan kosong. Yang tinggal apa? Yang tinggal adalah 3X kuasa 2 tolak 6X tambah 131. Okey. Dia tanya soalan dia bersilang ataupun tidak. Teknik yang terbaik adalah kita gunakan jenis punca. B kuasa 2 tolak 4AC. Kita akan dapat kat situ negatif 6 kuasa 2
tolak 4, A3, C131. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu boleh congak lah tengok. Congak pun tahu. Dia akan dapat negatif. Nampak ni kan? Ni, congak pun tahu. Kita mesti dapat negatif. Jawapan kita akan dapat B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil pada kosong. Apa kesimpulan kita? Tidak bersilang dengan paksi X. Tidak bersilang dengan paksi X. Kalau kamu gunakan jenis punca, kamu tak payah bagi sebab. Memang ini sebab kita. Kan? Kalau kamu jenis tekan kalkulator faktor, kamu faktor ni, faktor macam ni kamu tak dapat, dia keluar make error. Takkan nak cerita, saya tak dapat faktor sebab kalkulator bagi make error. Kacau kat cerita dia. Nampak? Okay? Itu teknik dia. Kalau soalan tanya bersilang ataupun tidak, macam ni dah cerita dia. Okay? Gantikan masuk benda yang penting, tinggal kuadratik. Dalam kuadratik, dapatkan jenis punca. Kan? Kita panggil penentu. Benda ni kita panggil betul. In English, we call it determinant. Determinant, so penentu. Penentu tu menentukan sama ada dia menyilang, menyentuh atau tidak mempunyai punca. Okey? Itu soalan nombor 13. Habis Okey. Sapuan. Siap ke semua? Belum cikgu. Oh, satu soalan lagi kan? Vektor. Buat dekat jam-jam 14. Nombor Saya 14? buat 14 jam-jam. Oh, saya ada bagi janjang sekali? Ada 14 ni. Oh, okey. Sebenarnya dekat ni saya skip janjang. Kan janjang saya kamu tengah buat janjang tak teruskan kita pergi turun nombor 15. Saya lupa pula saya bagi semua Aduh. Yang ini saya punya PowerPoint. Kamu punya ada soalan asal saya bagi kan? Cikgu bagi dalam file. Oh, okey. Tak apa. Kita buat vektor dulu. Ya. Nombor 15. Okay, nombor 15. Sebab vektor penting. Saya takut tak sempat. Itu vektor. Saya harap kamu boleh jawab vektor ni dalam exam ni. Sebab vektor antara markah banyak tau. Sini tarik sini. Cross sini. O. R. A. B. P. Sini dia bagi 2U. Sini dia bagi 3V. Okay. Jom tengok. Garis lurus BR duduk diam nak belajar. Tengok kau rajin sangat tengok ni. Duduk Jangan bising. Kamu bising tu. Ayah tengah mengajar. Kita duduk dengan kakak. Nak duduk sini. Okey. Garis lurus BR bersilang dengan garis lurus OP di Q diberi bahawa OR sama dengan 3V dah ada. OB sama dengan 2U dah ada. OA sama dengan 3OR. Kita ada OR? Ada. Substitute saja. 3 kali 3V dapat 9V. Jadi OA adalah 9. Jadi balance kat sini adalah 6. Kemudian dibagi lagi maklumat. BP sama dengan 1/4 BA. Kita ada apa? Kita ada tak ada? Apa pun tak ada sini kan? Apa tak ada. Tak apa. Jadi tinggal sini dulu lah. Okay. Soalan dia. Ungkapkan BR. A1. Jadi BR sama dengan B nak pergi ke R. B nak pergi ke R. Laluan O paling mudah. BO, OR. Jadi kita akan dapat BO lawan arah negatif 2U. Campur dengan OR 3V. Dia akan bagi bonus dulu. Nombor 2. BP. Okay. BP adalah sama dengan dia bagi 1/4 BA. Jadi kamu kena cari BA saja. 1/4. Apa BA?
BA adalah BOOA. BOOA. BO campur OA. Okay, kita akan dapat 1/4. BO negatif 2U. Campur dengan OA semua ada 9. Jadi kita settlekan. Dapat jawapan. Biar macam tu pun tak apa. Kalau nak settle pun tak apa. Dapat negatif 1/2U. Campur dengan 9/4V. Okey. Selesai. OP. OP pula, mana OP? OP kita boleh pakai O nak pergi ke P. Jalan mana kita dah ada? Jalan B. Dah ada ni? Okey, kita tak ada AP, kita ada BP. Jadi B. Jadi OB 2U, BP tu. Padam. Negatif 1/2U campur 9/4V. Semua benda dah ada. 2U tolak setengah, tinggal 1/2, 3/2. Campur 9/4V. Okey, saya akan labelkan dekat gambar, iaitu BR dulu Pasal padam. BR sama dengan mana? Negatif 2U campur 3V. Kemudian BP sama dengan negatif 1/2U campur 9/4V. Kemudian OP 3/2U campur 9/4V. Boleh faham, Aminah? Oh, faham. Bagus. Kalau kamu tak faham, tak tahulah kan. Anak saya 3 tahun faham ni. Okey. Dah, boleh Padam Boleh faham setakat ni? Yang A boleh juga boleh. Boleh Okey. B. Dia vektor ni special dia kat sini tau. Kalau kamu betul dekat A, 80% kamu boleh buat B. Sebab key dia duduk dekat A. Iaitu kunci dia, perjalanan dalam vektor tu dah ada dekat A. Jadi B ni bonus sebenarnya. Tengok nombor 1. Langkah pertama, curi markah. Iaitu BQ sama dengan HBR. Apa yang kita ada? BR. Isi. H negatif 2U campur 3V. Masuk negatif 2HU campur 3HV. Okey. Bonus. Kemudian nombor 2 pun bonus juga dia bagi. QP. QP sama dengan KOP. Isi je. OP kita mana OP tadi? 3/2U campur dengan 9/4V. Masukkan 3/2 KU campur dengan 9/4 KV. Dah siap? C. Dengan menggunakan BQ dan QP cari nilai HK. Yang ni yang susah pun. Tapi kalau kamu faham biasa dah senang lah. Bila kita nak cari nilai, kita kena dapat benda yang sama. Tapi kita ada kat sini BQ dengan QP tak sama. Nampak? Jadi apa kita buat? Kita samakan. Contoh, ada 2 benda berbeza. Maksudnya kita kena kekal satu, seorang lagi tukar jadi yang satu lagi. Okey, contoh kat sini saya nak kekalkan, katakan saya nak ambil QP. Contoh saya nak ambil QP sebab QP saya tak nak ubah QP, pening ubah QP. Pelik nombor dia. Jadi saya akan gunakan, contoh, gunakan QP dan QP. Nampak? QP yang pertama daripada nombor 1. Saya ambil. Jadi QP maksudnya apa? Dari Q nak pergi ke P. Hint dia nombor 1. Tanya dia. Nak lalu jalan mana? Dia kata pakai jalan B. Aku ada B kat sini. Jadi Mamat ni pun pakailah jalan B.
Gitu. Jadi kita akan dapat QB. Apa QB? QB sama dengan BQ, cuma simbol bertukar. Sini adalah 2HU tolak 3HV. BP, ada tak BP? Mana BP kita? BP lah ni. Pakai ni BP. Campur dengan BP negatif 1/2 U campur dengan 9/4 V. Saya kata dia akan pakai balik benda ni. Jadi kita akan asingkan U dengan V. 2H tolak setengah. U, V, negatif 3H campur 9/4. Jadi saya akan buat 9/4 dulu. Tolak 3H. Dapat dah cerita dia. Samakan dengan yang QP yang asal ni. Samakan. Jadi 3KU campur dengan 9/4 KV. Jadi U mesti sama dengan U, V mesti sama dengan V. Jadi saya akan padamlah yang ini. Okey. Ni boleh faham tak ni? V senang V1 Itu C tu faham betul-betul. Jadi kat sini kita akan dapati bahawa ni 2H tolak 1/2 sama dengan 3K. Jadikan dia persoalan serentak nanti. 2H tolak 3K sama dengan 1/2. Seorang lagi. 9/4. Cikgu, bukan sebetulnya bukan 3/2 ke? 3/2 di mana? Yang 3K. Itu saya 3K. Oh yang ni. Ni ke? Saya salah buat Saya tak pasti lah. Sini 3/2. QP. Mana dah padam. Cuba kamu tengok balik. Tadi. Dia yang asalnya 3/2 KU tambah 9/4 KV cikgu. Oh, yang ni 3/2 yang ni. 3/2 Okey, betul lah. Kat mana ni? Sini kan? Okey, betulkan balik, betulkan balik. Kalau 3/2 dia akan jadi kat sini je lah. Okey, tak ada masalah. Okey, yang kedua 9/4 tolak dengan 3H. Okey, sama dengan 9/4K. Susun H dulu baru K kan? H dulu maksudnya saya akan pindah ke seberang sana. 9/4 sama dengan 3H campur 9/4K. Kamu pakai kalkulator saja untuk buat persoalan serentak ni. Kan? Yang mana ini A1, B1, C1, A2, B2, C2. Terus kamu akan dapat jawapan berapa H dan berapa K. Tolong tekan kejap. Saya dapat H sama dengan 1/2, K sama dengan 1/3. 1/2, 1/3 cantik jawapannya. Okey? Boleh? Penat. Kan? Okey? Jadi saya boleh panggil askar-askar saya kejap untuk ucapan akhir. Boleh Amin sini. Mama Amin. Najwa. Sini. Nampak tu? Tengok ni. Oh dah tak nampak. Ya. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ajak kawan-kawan lagi, share kawan-kawan supaya lebih ramai lagi masuk kelas kita insya-Allah. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Bye. Baik.